Dan saudara, ini Nasional 5 bersama saya Naulela Muhammad Nur dan antara tumpuan hari ini. Chong Wei bersalah doping digantung 8 bulan. ASEAN kekalkan pendekatan elak konfrontasi. Dan juga pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia berlepas ke Kathmandu. Lintas langsung negeri pula, kita akan bersama Buma Wain dari RTM Sarawak dan Anisha Doles dari RTM Sabah. Selain lintas langsung, sekitar kempen pilihan raya kecil dan sidang kemuncak ASEAN ke-26. Semuanya seketika nanti. Bekas pemain badminton nombor 1 dunia, Datuk Lee Chong Wei seharusnya menarik nafas lega selepas keputusan rayuan kes doping melibatkannya diumumkan Menteri Belia dan Sukan Khairy Jamaluddin Abu Bakar. Walaupun didapati bersalah, Chong Wei bernasib baik apabila hanya digantung 8 bulan bermula 30 Ogos 2014. Pengumuman itu menamatkan penantian Chong Wei untuk kembali beraksi di gelanggang dan kini boleh kembali beraksi bermula 1 Mei depan. Keputusan rayuan kes doping melibatkan Datuk Lee Chong Wei mula dikeluarkan Persekutuan Badminton Dunia BWF di laman sesawang rasminya 3 petang tadi. Ia disusuli dengan pengumuman khas menerusi sidang media yang disampaikan Menteri Belia dan Sukan Khairy Jamaluddin Abu Bakar kira-kira 3:10 minit petang di Menara KBS Putrajaya. Hadir sama semasa pengumuman itu ialah Datuk Lee Chong Wei yang duduk bersebelahan Khairy. The decision on the doping case of our national badminton player and the former world number 1, Datuk Lee Chong Wei. In his case, I have been told that, and we all know now, that he has been given a term of suspension for a total of 8 months from the time his urine sample was taken at the 2014 World Championship in Copenhagen, Denmark on 30th August 2014. Ini bermakna Chong Wei hanya dikenakan hukuman penggantungan selama 8 bulan bermula 30 Ogos 2014 dan berakhir 30 April 2015. Keputusan itu melegakan Chong Wei yang akan beraksi di Kejohanan Badminton Piala Sudirman 10 Mei depan dan Sukan Si Singapura Jun depan. Memang lega lah dan sudah tunggu 6 months, 7 months, and suddenly this morning had the result, and untuk saya accept and this result, and saya akan review balik and mungkin lebih strong and saya mentally untuk fighting untuk akan datangkan competition. Pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART berlepas ke Kathmandu pada 6.30 pagi tadi dari Pangkalan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. 3 misi utama adalah untuk mencari dan menyelamat, merawat mangsa dan membawa pulang rakyat Malaysia. Selain dari usaha membawa pulang rakyat Malaysia, MKN turut menghantar misi bantuan yang terdiri daripada 26 anggota SMART Team MKN, 6 anggota Angkatan Tentera Malaysia, 7 orang dari Mercy Malaysia, 6 orang Persatuan Bulan Sabit Merah PBSM dan seorang wakil UNHRD dan 2 orang wakil MKN. Setakat ini, jumlah rakyat Malaysia yang akan dibawa pulang ialah seramai 40 orang. Jadi hari ini bila TUDM itu sampai, maka semua rakyat Malaysia terkandas dalam penerbangan itu akan naiki kepada terbang TUDM dan juga pihak kedutaan besar Malaysia yang di Nepal, mereka telah membuka satu bendera besar di lapangan terbang. Jadi semua rakyat Malaysia yang tak tahu mana nak tuju ke hala di mana terdapat bendera Malaysia tu. Jadi di situ kita akan buat pendaftaran dan semua yang daftar di situ akan diangkut balik. Dijangkakan bahawa penerbangan balik ni akan tiba di Malaysia pada malam ini, saya rasa sebelum tengah malam. Petugas unit respons kecemasan perubatan yang mengikuti misi bantuan ini turut membawa pelbagai ubat-ubatan dan barangan logistik.
Dalam pada itu, Datuk Muhammad Tajuddin yang kami hubungi kemudiannya berkata, misi bantuan kemanusiaan serta operasi mencari dan menyelamat MKN ke Nepal itu dijangka berhadapi cabaran getir. Ini kerana sistem perhubungan dan komunikasi bertambah buruk berikutan bekalan elektrik yang terputus di Kathmandu. Menurut Datuk Muhammad Tajuddin, pihaknya belum dapat menghubungi pegawai kedutaan yang bertugas di lapangan terbang antarabangsa Kathmandu. Kerana buat masa ni penerbangan yang komersial banyak tak dapat masuk lagi. Jadi mereka terkandar sudah 2 hari, 3 hari di sana. Ada yang tinggal terus di lapangan terbang tak dapat balik. Jadi mereka ni semua kita akan bawa balik melalui pesawat C-130 yang PDM. Yang sekarang ni mereka akan hantar, dia akan ambil semua yang ada kat lapangan terbang semua tu. Jadi yang sehingga malam tadi kita ada 40 orang yang daftar dengan kedutaan. Jadi lepas kita dah war-warkan mungkin jumlah dia bertambah. Sekarang saya tak dapat hubungi pegawai kita yang dekat lapangan terbang tu sebab dia punya komunikasi dah bertambah teruk lah dengan terputusnya bekalan elektrik semua tu. Jadi communication melalui telefon ni semua ni dah mula menghadapi kesukaran. Kita dapat hubungi pegawai kita tu. Dua rakyat Malaysia, Ida Nur Hidayah bersama suaminya Farin Muhammad Hassan, antara yang terkandas di Nepal setelah berkunjung ke negara itu untuk berbulan madu. Mereka berlepas ke negara tersebut pada 23 April lalu dan sepatutnya pulang pada 30 April ini, namun mengalami kesukaran perjalanan akibat gempa bumi tersebut. Faridah Ahmad, ibu kepada Ida Nur Hidayah yang kami hubungi berkata, anak dan menantunya bagaimanapun berada dalam keadaan selamat. Masa dapat hubungi malam semalam, dia berada dekat tempat rehat di tengah-tengah banjaran Himalaya. Masa tu degree dia sekitar degree Celsius. Dia dalam keadaan sihat, mungkin shock sikit, ada gegaran gitu. Keadaan dia, dia kena pergi, dia dah dekat tengah-tengah banjaran, dia naik daripada Kathmandu. Lepas tu dia kena teruskan perjalanan dia ke Punjil untuk turun ke Pokhara. Untuk turun ke Pokhara. Lepas tu bila dah sampai ke Pokhara, dia kena balik ke Kathmandu untuk naik kapal terbang balik semula ke Malaysia. Jadi perjalanan yang 4 hari tu, dia kena terus, dia tak boleh patah balik. Islamic Relief Malaysia IRM menyasarkan kutipan derma sehingga RM100,000 bagi tabung rayuan kecemasan Nepal yang dilancarkan hari ini. Menurut Ketua Bahagian Negara IRM, Zairul Shahfuddin Zainal Abidin, wang derma akan disalurkan kepada mangsa gempa bumi secepat mungkin. Orang ramai yang ingin menderma boleh menyalurkannya ke akaun Maybank Islamik, CIMB Islamik, Bank Islam, Afin Islamik dan Bank Rakyat. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang www.islamicrelief.org.my. Tabung Nepal, insya-Allah sasaran sebanyak RM100,000. Mudah-mudahan insya-Allah kita dapat membuka ruang pada hari ini kepada semua rakyat Malaysia, tak kira bangsa, agama, atas dasar kemanusiaan. Kita usahakan untuk meringankan bebanan mereka di sana. Islamic Relief sudah berada di lebih 40 buah negara dan di Malaysia ia ditubuhkan pada tahun 2005. Setakat ini, angka korban dianggarkan mencecah lebih 2,500 orang. Pasukan mencari dan menyelamat yang dibantu penduduk tempatan terus bertungkus lumus mencari mangsa tertimbus. Pihak berkuasa menjangkakan lebih banyak mayat akan ditemui sementara hospital semakin kekurangan ruang untuk menempatkan mereka yang memerlukan rawatan. Beribu-ribu penduduk terpaksa bermalam di kawasan lapang dan tengah jalan dalam udara yang sejuk dan hujan renyai. Mereka takut pulang ke rumah. Beberapa gegaran susulan turut menyebabkan runtuhan ais dan batu di Gunung Everest dan setakat ini 17 mayat pendaki sudah ditemui. Gempa yang melanda Sabtu lalu ketika ramai pengunjung
pelancong bertumpu ke kawasan pelancongan ini untuk kegiatan mendaki. Biasanya dianggarkan 300,000 pelancong asing berada di sini pada musim ini. Kira-kira 1,000 pendaki dan pemandu berada di Everest apabila runtuhan pertama berlaku. Gambar pendaki yang dimuat naik dalam media sosial menunjukkan kemah di base camp musnah ditimbus batu dan ais. Sementara itu, kerja membersihkan runtuhan menara bersejarah Darahara yang juga mercu tanda Kathmandu giat dijalankan. Apa yang tinggal hanya struktur kecil tercacak seperti tunggul menyerupai rumah api. Polis berkata lebih 200 orang terperangkap di bangunan ini. Sementara itu, beberapa pasar dan kedai di Kathmandu sudah dibuka semula tetapi bekalan elektrik masih terputus manakala sistem komunikasi belum pulih sepenuhnya. Lapangan terbang antarabangsa Tribhuvan Kathmandu dibuka semula selepas ditutup lebih sejam sejak petang semalam ekoran gegaran susulan yang kuat. Pesawat komersial dan tentera dari negara luar sedang menunggu untuk membawa keluar rakyat masing-masing. Pasukan penyelamat antarabangsa sudah tiba bagi membantu pihak berkuasa mencari mereka yang hilang dan menyelamatkan mereka yang dipercayai masih berada dalam runtuhan. 2 penjenayah mati ditembak dalam satu kejadian berbalas tembakan dengan polis berhampiran IOI Mall Kulai Jaya, Johor. Penjenayah berkenaan dipercayai terlibat dalam 17 kes samun dan pecah rumah sekitar Kulai Jaya dan Pontian. Ketua Polis Negeri Datuk Rusli Ahmad berkata, dalam kejadian pukul 3.40 pagi tadi, anggota peronda polis terserempak dengan 4 lelaki warga asing berkenaan yang menaiki sebuah kereta. Ketika polis mendekati kereta suspek untuk pemeriksaan, suspek melepaskan satu das tembakan. Tembakan balas polis mengenai kedua-dua suspek yang berusia lingkungan 30 hingga 40-an dan disahkan mati di tempat kejadian. 2 lagi rakan mereka melarikan diri. Pemeriksaan menemui selaras senapang parang, komputer riba, telefon dan resit jualan barang kemas bernilai RM2,000. Manakala kereta yang digunakan adalah kenderaan yang dilaporkan hilang di Samun tahun lalu. Malaysia diberi kepercayaan yang tinggi selaras status pengerusi ASEAN 2015 untuk menyelesaikan isu-isu serantau dan pertemuan pemimpin sempena sidang kemuncak ASEAN ke-26 menghasilkan perkembangan yang positif. Ivan Toh di Pusat Media KLCC sudah bersedia dengan perinciannya. Silakan. Ya, sesi pleno antara 10 pemimpin ASEAN yang diadakan sebagai pembukaan sidang kemuncak ASEAN ke-26 pagi tadi khususnya untuk berbincang dan mengutarakan cadangan serta menilai segala keberkesanan inisiatif yang dijalankan sebelum ini khususnya untuk menangani cabaran serta halangan merencana ASEAN pasca 2015 dan dalam konteks ini Malaysia bertegas dengan pendirian asalnya pendekatan mengelak konfrontasi yang diamalkan sebagai dasar luar selama ini akan diterapkan ke dalam ASEAN dan menurut Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak kaedah yang sama akan digunakan untuk menyelesaikan sebarang konflik ataupun perbezaan pendapat antara negara-negara jiran. ASEAN's non-confrontational approach has been very effective in ensuring that there will be no rising tension in this region and that we can manage our differences in a very constructive and amicable way. We will continue this approach, but when it comes to the principles, we are steadfast. In terms of principle, it's only the approach that we've embarked on is a non-confrontational. Ya, Datuk Seri Najib mengulas demikian dalam sidang media sempena sidang kemuncak ASEAN ke-26 di KLCC sebelum berlepas ke Langkawi. Mengulas kebimbangan tentang ancaman keselamatan berikutan isu di Laut Cina Selatan, Datuk Seri Najib yakin dapat menjayakan rundingan dengan rakan dialog ASEAN itu. China understands our position and we hope to be able to influence China that it is also to their interest not to be seen as confronting ASEAN
and that any attempt to destabilize this region will not benefit China either. Ia antara agenda utama yang dibincangkan dalam sesi pleno yang berlangsung pagi tadi, dan rata-rata pemimpin mengulangi komitmen penuh terhadap usaha mempercepat peraturan Kod Tata Laku ataupun COC Laut Cina Selatan. Dan ini pula mengenai cadangan zon waktu seragan bagi ASEAN. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkata ia memerlukan rundingan yang lanjut setiap negara anggota, dan harapan besar telah pun diletakkan 8 bulan dari sekarang agar konsensus dapat dicapai pada sidang kemuncak ASEAN ke-27 pada bulan November nanti. There were some countries that came out strongly in support of it. There's some who didn't oppose it, but said that needed more time because of some domestic considerations, such as the prayers time for the monks and all that. Now, those are domestic considerations which they needed time to sort out. Baik, untuk makluman ketika ini ASEAN mempunyai 4 zon waktu, dan di Indonesia sahaja memiliki 3 zon waktu, dan antara faedah jika keseragaman waktu ini dijalankan, peningkatan perdagangan dan juga kerjasama antara kerajaan bukan sahaja antara negara-negara anggota ASEAN, juga dengan negara-negara lain. Baik, di luar sidang sebentar tadi juga Perdana Menteri turut mengadakan pertemuan bilateral dengan 2 pemimpin ASEAN iaitu Thailand dan juga Vietnam. Pertemuan tertutup pertama diadakan dengan Perdana Menteri Thailand Jeneral Prayut Chan-o-cha sebaik perasmian sidang kemuncak ASEAN ke-26 berakhir pagi tadi, dan kedua-dua pemimpin mengambil peluang pertemuan singkat berkenaan untuk berbincang mengenai hala tuju hubungan kedua-dua negara. Dan ini diikuti pula dengan pertemuan bersama rakan sejawatannya dari Vietnam. Pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Nguyen Thanh Duc juga membincangkan isu-isu berbangkit di antara Kuala Lumpur, Hanoi. Ya, di luar sidang ini tadi Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak hari ini juga melancarkan Channel Go ASEAN, iaitu saluran TV yang memperkenalkan destinasi-destinasi pelancongan menarik di sekitar ASEAN. Dan saluran ini untuk makluman akan beroperasi 24 jam sehari dan diyakini mampu memacu ekonomi serantau ke tahap yang lebih tinggi. Saya juga dimaklumkan bahawa pelancaran ini dibuat pada Majlis Pembukaan Sidang Kemuncak ASEAN ke-26, dan untuk permulaan Go ASEAN akan mula bersiaran Jun ini di saluran 737 Astro. Saluran penyiaran bakal diikuti platform lain termasuk televisyen dalam talian atau IPTV dan digital. Dan menurut Perdana Menteri, saluran itu akan memaparkan ASEAN sebagai tempat percutian serta perdagangan yang kompetitif dan menarik. Dan ia juga dijangka mampu menarik minat penonton dengan memaparkan perpaduan antara rakyat berbagai negara dalam rantau dan mempromosikan keunikan setiap lokasi. Justru beliau menggesa pelibatan semua negara anggota bagi menjayakan saluran berkenaan. Dan ini pula berkaitan social business atau keusahawanan sosial yang mampu menangani isu berkaitan kebajikan warga tua, kanak-kanak, wanita khususnya ibu tunggal perlu diterokai ASEAN, dan lebih efektif jika NGO dan juga masyarakat dilibatkan secara langsung dalam program ini. Berucap pada Majlis Forum untuk isteri-isteri ketua negara ASEAN, isteri Perdana Menteri Datin Seri Rosmah Mansor berkata ia antara lain dapat menyumbang kepada usaha menyelesaikan isu kemiskinan, pengangguran dan juga bencana alam. Charitable organizations and philanthropies should provide grants or invest in social business companies set up for specific social causes rather than just giving donations. The impact could be greater, more widespread and sustainable. Program Permata misalnya mempunyai inisiatif yang dimaksudkan antaranya penyediaan pendidikan awal kepada kanak-kanak dan program pemekasaan remaja. Kerajaan juga diseru membangunkan dasar dan insentif bagi menggalakkan pembiayaannya.
work their own way out of poverty. We think that social business, which is business to solve problems, selfless business to solve problems, can play an equally important role in the global economy and should become more and more important in terms of percentage of the global economy. Without social business, we think that some of the problems and social ills that we see will continue to get worse and worse. So social business is a countervailing force, and we think this would be fantastic. It could become part of the ASEAN agenda. I think we're actually quite excited that in Malaysia, the field of social business and social entrepreneurship is already starting. Really, it's the mood of the time, and coming from another ASEAN country, it's really fascinating to see what other groups are doing, what other countries are now doing, and we hope that this field will continue to grow. Turut hadir isteri Presiden Republik Kesatuan Myanmar Daw Khin Kim Win dan isteri Perdana Menteri Thailand Profesor Madya Narapon Chan-o-cha. Baik, ketika ini saudara, para pemimpin ASEAN, perwakilan dan delegasi mereka dikabarkan sudah pun tiba di Pulau Legenda Langkawi untuk meneruskan sesi pemukiman yang dijadualkan pada pukul 7 malam nanti sebelum menghadiri sesi penutup pada 8 malam ini. Baik, kami akan rangkumkan perkembangannya pastinya dalam Nasional 8 nanti. Untuk itu saya kembalikan bersama rakan tugas di Studio 3 Angkasa Puri. Silakan. Ya, terima kasih. Dan saudara, menyusul seketika nanti laporan PRK Rompin. Jumpa selepas ini. Faktor kawasan Rompin yang besar dipercayai menyebabkan kempen pilihan raya kecil Parlimen Rompin terus suram. Untuk laporan PRK Rompin, kita beritas langsung bersama Ismail Adnan di Rompin. Silakan Ismail. Terima kasih Nurlela di Angkasa Puri. Suasana kempen PRK Parlimen Rompin hari ke-6 masih suram. Bukan sahaja tidak meriah dengan perang poster dan bendera parti yang bertanding, malah ceramah juga agak kurang. Kedudukan Parlimen Rompin yang besar meliputi kawasan seluas 520-700 hektar dengan penduduk lebih 144,000 orang yang tinggal bertaburan menyukarkan aktiviti dilakukan setempat secara besar-besaran. Kedua-dua parti yang bertanding dilihat lebih selesa menggunakan pendekatan bersemuka dalam usaha meraih undi. Parlimen Rompin mempunyai 53,294 pengundi berdaftar dengan 88% daripadanya atau lebih 47,000 orang adalah pengundi Melayu. Justru, kedua-dua parti dilihat menggunakan pendekatan berjumpa pengundi, kempen dari hati ke hati berbanding kempen agresif. Maka dengan itu, bahang PRK kurang dirasai di sini. Menengok pada sekarang ni lah memang tak meriah. Tapi tak tahulah seminggu lagi ke, 2-3 hari lagi ke, nampaklah adalah perubahan tu nanti. Sini maklum lah. Kawasan memang dah kubu kata kubu BN kan. Jadi dia tak macam Permatan Pauh. Kurang sikit saya tengok. Sebab mungkin keyakinan tu boleh menang lah saya rasa. Sebab sini tak pernah ada PRK kan, jadi saya tengok kalau compare dengan yang lain-lain saya tengok tu macam sini macam tak ada apa yang saya tengok. Mana tempat lain tu dengan suasana Rio rendahnya, sini tak ada kan. Bagaimanapun, beberapa pemimpin BN peringkat pusat dilihat mula mengunjungi Rompin hari ini bagi memastikan calonnya mampu menambah jumlah majoriti undi yang diraih Allahyarham Tan Sri Dr. Jamaluddin Jarjis pada PRU 13 iaitu 15,114 undi. Antaranya Naib Presiden UMNO Datuk Seri Syafiee Abdal, Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Jailani Johari. Namun di sebalik keadaan kempen yang agak perlahan itu, pihak berkuasa telah membuka satu kertas siasatan di bawah Seksyen 506 Kanun Keseksaan kerana mendatangkan kecederaan. Dua suspek yang berusia antara 41 dan 46 tahun ditahan selepas terbabit dengan kes ugutan jenayah ke atas seorang penyokong sebuah parti bertanding.
Ketua Polis Negeri Datuk Seri Sharifuddin Abdul Ghani memaklumkan dalam sidang media bahawa kedua-dua suspek positif ujian dadah dan pihaknya menunggu perintah reman bagi membolehkan siasatan lanjut dijalankan. Kita juga telah membuat ujian air kencing dan mendapati kedua-duanya adalah positif ganja. So, jadi sekarang ni kita tahan dia untuk mendapat riman daripada mahkamah hari ini untuk meneruskan siasatan di bawah Seksyen 506 KK. Dan juga kita akan tuduh juga berkaitan dengan dia mengambil ganja, iaitu di bawah Seksyen 15.1 Akta Dadah. Kedua-dua suspek juga didapati mempunyai satu rekod jenayah lampau berkaitan dadah. Hampir 5,000 orang asli dari 8 kampung berhampiran rancangan pengumpulan semula RPS Kedai bakal menikmati nilai tambah daripada pelaksanaan projek mini RNR Kedai yang diterajui Kementerian Luar Bandar dan Wilayah. Projek yang dikendalikan Jabatan Kemajuan Orang Asli itu berada di lokasi yang strategik di tengah-tengah laluan utama yang menghubungkan Bandar Rompin dan Muazzam Shah. Ia diyakini mampu menarik perhatian pengguna laluan tersebut mendapatkan barangan eksklusif hasil keluaran masyarakat orang asli. Menurut Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, Datuk Seri Muhammad Syafiee Abdal, pembinaan RNR itu juga dapat melahirkan lebih ramai golongan usahawan dari masyarakat orang asli. Tapi juga membolehkan supaya peniaga-peniaga dan hasil tanaman, hasil kraftangan, ternakan masyarakat orang asli yang berada di pesisiran kampung ini akan dapat dijual kepada pengunjung-pengunjung yang lalu lalang daripada tempat-tempat yang berhampiran di Pahang. RNR ini kelak bakal menjadi hub perniagaan orang asli untuk memasarkan produk tempatan seperti hasil tangkapan sungai terutamanya udang galah, kayu gaharu dan madu yang cukup sinonim dengan masyarakat itu. Majlis Pecah Tanah projek RNR di Kampung Kedai itu disempurnakan hari ini. Turut hadir calon BN Datuk Hassan Arifin, Senator Muhammad Olian Abdullah, Exco Negeri Pahang Datuk Wan Rosti Wan Ismail dan Adun Muazzam Shah Datuk Maznah Mazlan. Projek RNR yang bernilai RM500,000 itu dijangka siap Oktober tahun ini dan akan diuruskan sepenuhnya oleh Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Orang Asli Kedai. Melihat perkembangan positif dalam kalangan generasi muda yang telah bersedia menceburi bidang pertanian dan perikanan, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani menyasarkan 1,000 usahawan agropreneur muda dilahirkan di seluruh negara pada tahun ini. Langkah jangka panjang itu bertujuan mengurangkan kebergantungan bekalan makanan yang diimport menjelang 2020. Di Parlimen Rompin ini sahaja peruntukan lebih RM500,000 diberi menerusi geram bantuan kepada 25 usahawan tani. Angka itu adalah sebahagian daripada RM20 juta bagi membantu hampir 350 usaha muda di Malaysia. Saya nak supaya agropreneur muda yang berjaya yang beritahu bagaimana apa yang menyebabkan kejayaan. Saya dah beritahu dah, saya tak nak tengok yang beri bucak daripada pegawai-pegawai saya. Pegawai saya bucak bagaimana nak beri pinjaman, okey. Tapi bagaimana nak jadi agropreneur muda berjaya, biar orang yang dah berjaya. Lebih baik. Bagi usahawan muda tani, sokongan kerajaan sebagai platform membantu ekonomi dan menambah baik usaha yang dilaksanakan. Perancangan kami untuk 3,000 ni insyaAllah saya akan menambah besarkan lagi kandang dan kalau boleh tu nak tambah sikit lagi lah jumlah lembu dan kalau boleh orang kata apa beri peluang pergerakan beli lain. Bila kita banyak jumlah kuantiti lembu tu kita dapat tawarkan pergerakan lain untuk bantu kita kerja kita lah insyaAllah. Ya, saya memang bernasib baik dan saya berterima kasih kepada Jabatan Pertanian kerana memberi ini kepada saya. Saya tidak tersangka bahawa saya boleh terima ni kerana saya datang sini pun saya nampak semua lain cuma saya tidak seorang saja. Ini menunjukkan bahawa satu Malaysia. Dia bantu semua kalau ya, memang bantu semua orang. Saya bermula dengan simpanan peribadi yang mana tanpa pinjaman, yang mana saya rasa kalau kita tak menggorak langkah awal, tak ada siapa akan bantu. Tak ada siapa akan tengok kalau kita tak pernah bermula. Kalau nak minta tapi kita tak ada, satu yang macam orang pun takkan yakin untuk bagi. Pada majlis ini juga berlangsungnya penyampaian bantuan rakyat Satu Malaysia BRIM bagi Parlimen Rompin melibatkan lebih 800 penerima dengan peruntukan RM240,000.
Baiklah, sekian paparan berita dari Rompin. Ada lagi paparan berita sempena pilihan raya kecil Parlimen Rompin dalam Nasional 8 malam nanti. Untuk itu, kembali bersama Nolela di Angkasa Puri. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Ismail. Dan selepas ini kita ke laporan PRK Permatang Pauh. Banyak isu rakyat yang masih belum selesai. Keluhan mereka sering dipandang sepi dan tidak diberi perhatian. Dan untuk perkembangan laporan menjelang pilihan raya kecil PRK Parlimen Permatang Pauh, langsung bersama Atika Naim dari Bangunan Pusat Operasi RTM di Bandar Baru Perdah. Teruskan Atika. Lela, terima kasih di Angkasa Puri. Saudara, terlalu banyak isu setempat yang masih belum selesai di Permatang Pauh ini disebabkan terlalu kerap disogok dengan isu-isu nasional yang tidak bersifat lokal. Masalah rakyat di kawasan Parlimen ini seolah-olah dilupakan. Paling menonjol tindakan Kerajaan Negeri Pulau Pinang yang menaikkan sewa gerai yang terlalu tinggi yang nyata sangat membebankan peniaga. Peniaga di Medan Selera Seberang Jaya meluahkan kekecewaan kerana kebajikan mereka terabai. Mereka kesal dengan kerajaan negeri menerusi Majlis Perbandaran Seberang Perai MPSP yang bertindak menaikkan sewa gerai sehingga 80% sejak September tahun lalu. Walaupun telah beberapa kali membuat rayuan, namun suara mereka tidak diendahkan pihak berkuasa tempatan. Kadar sewaan yang terlalu tinggi menyebabkan pendapatan mereka turut terjejas. Lepas tu sekarang tak tahulah macam mana peniaga barang pun naik kan. Peniaga kami merosot sangatlah. Katanya walaupun dah merayu minta tolong, dia orang buat tak tahu lah. Tak tahu. Semua barang-barang yang rosak dalam ni, semua dia orang tadi bagi surat tu, dia surat dia tak nak baik. Jadi kita orang baik sendiri. Pintu rosak hari tu saya 380. Sikit saja, berapa 3 keping dia orang tak dapat nak perbaik. Kenaikan sewa gerai daripada 120, mula-mula dia naik 100%, jadi 240. Setelah kami lakukan protes semua, jadi turun potong RM50 jadi 190. Jadi kami rasa beratlah kan untuk 190. Sebab apa? Perolehan yang boleh niaga di sini pada hari Minggu, hari Sabtu dan public holiday, cuti am, baru orang ramai. Mereka berharap calon yang menang pada pilihan raya kali ini merupakan calon yang bertanggungjawab dan dapat membela nasib mereka. Kalau calon yang menang ni, sila tengok masalah ini. Jangan jadi calon yang bermusim, datang dan pergi. Sekali datang pilihan raya, datang, lepas itu pergi. Itu lagi sekali datang pilihan raya, datang dan pergi. Jadi kita mau calon yang... Menyedari hakikat itu, calon Barisan Nasional Suhaimi Sabudin sememangnya meletakkan intipati untuk memfokuskan kebajikan peniaga selain memfokuskan isu penduduk. Ketika ditemui, beliau berjanji cuba menyelesaikan masalah terbabit jika diberi peluang. Bagi Suhaimi, masalah rakyat perlu diutamakan. Macam di gerai tadi, mereka membangkitkan masalah sewa gerai yang tinggi yang telah dikenakan oleh kerajaan negeri. Jadi mereka rasa sangat kecewa dengan kerajaan negeri. Sekarang ni saya tengok masalah di dalam kampung-kampung mungkin dari segi sumber peparitan yang masih lagi mengganggu bila banjir ataupun hujan lebat berlaku. Beliau ditemui selepas meluangkan masa dalam Majlis Ramah Mesra bersama penduduk kampung Sungai Lembu Mengkuang. Terdahulu Suhaimi turut meluangkan masa beramah mesra dengan masyarakat Cina di kampung tersebut. Sikap rendah diri dan mudah mesra memikat hati pengundi bukan Melayu di Permatang Pauh. Malah personaliti Suhaimi yang sememangnya dikenali sebagai orang belakang tabir dalam pergerakan UMNO bahagian Permatang Pauh juga diyakini mampu membawa perubahan di kawasan berkenaan sekiranya diberi peluang. Ini di calon nama Suhaimi, kita orang Cina banyak suka sebab
Dia tak ada isu apa. Dia kenal pun lama, tapi dia main low profile. Kita tak mau itu cakap kasar-kasar, kita pun orang Cina tak suka, tapi dia low profile, main shake hand. Minta tolong kerja kampung-kampung jaga mayat sikit lah. Semua satu hati sokong saya ni VNL orang cintuma 100% saya kami sudah baik dah minjam boleh cakap main-main tak tahu tadi cakap sudah dia macam mana karakter yang itu ada yang tadi dia main bagus boleh tengok muka pun mana bagus Baik, sementara itu, calon bebas Saleh Ishak berkata beliau tidak terikat dengan mana-mana parti politik yang bertanding PRK Permatang Pauh. Justru kesal kerana ada pihak yang sengaja mengaitkan dirinya dengan PKR dengan mendakwa kononnya beliau adalah ahli jawatan kuasa parti itu serta bekas setiausaha cabang Permatang Pauh. Berikutan dakwaan itu, beliau telah membuat laporan polis di Ibu Pejabat Polis Daerah Seberang Perai Tengah. Yang dikeluarkan melalui saya amat kesal sekali kerana terdapat unsur-unsur sabotaj telah tersebar oleh segelintir pihak PKR yang telah mengedar resume dan maklumat palsu. Apakah tujuan dan motif pihak tersebut bertindak sedemikian? Menurutnya, sejak 2001 beliau tidak aktif dalam mana-mana parti politik dan kini bergerak secara aktif dalam pelbagai pertubuhan bukan kerajaan NGO. Jurucakap Polis Pilihan Raya Kecil Permatang Pauh ACP Azmi Adam pada masa yang sama mengesahkan menerima laporan calon bebas Saleh Ishak berkenaan dakwaan dikaitkan dengan PKR. Dalam perkembangan berasingan, beliau memberitahu polis menerima 15 laporan dan membuka 3 kertas siasatan. Ketiga-tiga siasatan melibatkan kesalahan di bawah Seksyen 24B-3 Akta Pilihan Raya 1954 iaitu tidak mempunyai permit ceramah semasa berkempen. Dan juga pada penyokong-penyokong parti yang bertanding, polis juga ingin menasihatkan supaya elakkan daripada mengganggu ceramah-ceramah atau syarahan-syarahan parti lawan. Yang kedua, jangan bertindak merosakkan ataupun mengoyakkan poster mana-mana parti yang bertanding. Dan juga yang ketiga, dalam ceramah-ceramah tidak menimbulkan isu perkauman dalam ceramah yang diadakan. Beliau bercakap dalam sidang media di Permatang Pauh. Warga emas dan golongan asnaf yang tidak mendapat pembelaan sebelum ini di Parlimen Permatang Pauh bakal diberi lebih perhatian sekiranya BN menang dalam PRK kali ini. Harapan itu dibawa Puteri UMNO Pulau Pinang yang mengunjungi golongan asnaf, warga emas dan ibu tunggal di Mengkuang. Penduduk tempatan mendakwa mereka tidak pernah dilawati ahli parlimen kawasan berkenaan sekalipun sewaktu berdepan dengan situasi genting. Tak ada siapa main. Tak pernah main. Siapa wakil rakyat pun makcik tak tahu. Tak nak main. Makcik duduk di situ? Tak matuk tak. Kalau orang seberang sungai tu naik. Naik. Kadang sampai dekat pinggang. Kira-kira 30 orang ahli puteri meredah hutan dan hujan untuk menyampaikan bantuan dapur dan kewangan kepada golongan ini sejak pagi yang dipimpin Nurul Haidar Muhammad, Ketua Puteri UMNO Pulau Pinang. Kita akan cubalah mendekati makcik-makcik ni, kan adakan program dari masa ke semasa, rawat, ziarah macam itulah.
Baik, sekian saja perkembangan di perkarangan bilik operasi Perkhidmatan Pawak masa ini. Namun sebelum itu kami dimaklumkan Ketua Menteri Pulau Pinang mengisytiharkan 7 Mei nanti sebagai cuti umum sempena PRK nanti. Kita kembali bersama dengan Lela di Gasperi. Lela, silakan. Baik, terima kasih Atika dengan laporan dari Perkhidmatan Pawak itu tadi. Dan saudara, seterusnya laporan langsung negeri-negeri. Dan untuk laporan pertama, kita bersama Buma Wayne di RTM Sarawak. Silakan. Terima kasih Norlela di Angkasa Puri. Pegawai-pegawai Persekutuan Perkhidmatan Awam yang bertugas di Sarawak digesa supaya mendalami adat resam serta budaya masyarakat yang pelbagai di negeri ini. Menteri Pelancongan Datuk Amar Bang Johari Tun Openg berkata mereka juga perlu menghormati cara hidup serta pergaulan masyarakat pelbagai kaum di Sarawak yang amat berbeza dari negeri-negeri lain di Malaysia. Beliau berucap pada Majlis Penangguhan Program Orientasi Pegawai-Pegawai Persekutuan Perkhidmatan Awam di Sarawak di Kuching malam tadi. Jelas Datuk Amar Bang Johari lagi, keunikan masyarakat di Sarawak wujud berikutan amalan kahwin campur berlainan kaum yang telah diamalkan sejak ratusan tahun dahulu. Tambahnya lagi, amalan tersebut juga merupakan faktor utama yang mengukuhkan toleransi antara kaum serta perpaduan di Sarawak. Dengan memberi contoh isu nama Allah dalam kitab Injil yang hangat dipersoalkan di Semenanjung Malaysia, Datuk Amar Bang Johari berkata perkara tersebut tidak pernah dijadikan isu di Sarawak kerana masyarakat di negeri ini sangat menghormati perbezaan kepercayaan agama. Sehubungan itu, beliau menggesa para peserta program orientasi tersebut yang terdiri daripada 52 orang pegawai dari Semenanjung Malaysia dan Sabah untuk belajar daripada adat dan budaya masyarakat Sarawak ke arah mengukuhkan lagi perpaduan di negara ini. Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Adnan Satem, hari ini telah menerima lebih RM2 juta wang zakat bagi tujuan pembangunan masyarakat setempat. Zakat diterima daripada Bank Rakyat yang disampaikan oleh Ketua Pegawai Perbankan Runcit, Datuk Suhaimi Yassin dan Harut Timbers yang berhad oleh pengerusinya, Tan Sri Datuk Amar Bujang Nur. Penyerahan zakat itu berlangsung di Dewan Undangan Negeri Kuching. Pada majlis berasingan, Datuk Patinggi Tan Sri Adnan turut menyampaikan geran kerajaan dan cek sumbangan kepada 5 badan dan persatuan, iaitu Persatuan Sekolah Menengah Kebangsaan St. Joseph dan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SMK St. Joseph. Jawatan Kuasa Pengurusan Majlis Darul Iman Bau, Jabatan Sukarelawan Malaysia Sarawak dan Pemodalan Satok Berhad. Operasi mencari dan menyelamat seorang warga Mas, Jimmy Kipli, 72 tahun yang dilaporkan hilang sejak Sabtu lalu masih diteruskan. Menurut Ketua Operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat Samarahan, Nik Muhammad Afiq Nik Roslan, setakat pukul 10 pagi tadi, pihaknya telah memperluaskan skala operasi sehingga ke 8 km di kawasan Sungai Batang Samarahan. Malah katanya, lebih 44 anggota dari pelbagai agensi penyelamat termasuk pihak polis terlibat dalam operasi mencari Jimmy yang berkemungkinan di Baham Buaya di kawasan berkenaan. Pada hari kejadian, Jimmy dilaporkan hilang sekitar 6.30 petang di kebunnya dan gerakan mencari telah dimulakan sejurus mendapat panggilan daripada orang awam. Pendaftaran usahawan kecil dan sederhana di negeri ini melalui e-trade masih rendah. Pengarah Perbadanan Pembangunan Perdagangan 2 Malaysia Matret Sarawak, Lini Mokhtar berkata pendaftaran ini perlu kerana melalui e-trade atau e-commerce, usahawan tempatan dapat memperluaskan perniagaan sekaligus menembusi pasaran antarabangsa termasuk di negara-negara ASEAN. Jelasnya ketika ini hanya 283 syarikat di negara ini berdaftar dengan e-trade dan daripada jumlah itu hanya 4 syarikat makanan dan minuman dari Sarawak berdaftar dengan Matrade bagi memasarkan produk mereka. Katanya Matrade Sarawak menyasarkan 500 syarikat tempatan berdaftar menggunakan hikmat e-trade ini kerana ia dilihat langkah yang paling efektif untuk memasarkan produk selain mengurangkan kos. Justru katanya Matrade akan mengadakan lebih banyak program kesedaran ke seluruh negeri untuk menarik lebih ramai usahawan berdaftar melalui perkhidmatan itu. Ini kerana Sarawak mempunyai banyak produk yang berpotensi untuk dipasarkan ke peringkat global. Leni memberitahu demikian pada sidang media di Kuching. Sementara itu, syarikat tempatan yang menggunakan e-trade berpendapat aplikasi itu ternyata memberi manfaat kepada mereka. The government is helping the SME in Sarawak to promote our product into international markets.
Like now, we don't have to pay, it is actually very cost saving that in e-trade, whereby the buyers from international market, they can easily reach us from this e-trade platform. Matrix has given us this e-trade, which we can use it to penetrate to the overseas market. This is by reducing cost. Setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk Lintas Langsung Nasional 5 petang ini. Seterusnya kita bersama Anisia di Kota Kinabalu. Silakan. Terima kasih Bu Mawen di Kuching, Sarawak. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Seramai 41 orang menerima darjah-darjah kebesaran, bintang-bintang dan pingat-pingat dalam istiadat pengurniaan darjah-darjah kebesaran, bintang-bintang dan pingat-pingat negeri Sabah daripada Yang di-Pertuan Negeri Tun Haji Johar Datuk Haji Mahiruddin di Tawau. Mendahului senarai istiadat pengurniaan ini ialah ahli Lembaga Sabah Tourism Datuk Alexandra Chin yang dianugerahkan Panglima Gemilang Darjah Kinabalu PGDK yang membawa gelaran Datuk. Selain itu, 3 orang menerima ahli Setia Darjah Kinabalu ASDK, seorang menerima ahli Darjah Kinabalu ADK dan 12 orang menerima bintang Setia Kinabalu BSK. Sementara itu, 16 orang menerima bintang Kinabalu BK termasuk kaki tangan RTM Ramla Osman dan 8 orang menerima sijil kehormat SK. Turut menyaksikan istiadat ini Toh Puan Hajah Nurlida Tan Sri RM Jasni. Kerajaan negeri merancang melaksanakan sistem pengurusan baucer bersepadu online dan sistem pengeluaran lesen perniagaan e-lesen pada tahun ini. Pelaksanaan kedua-dua sistem berkenaan mampu meningkatkan sistem penyampaian kerajaan supaya menjadi lebih berkesan, menjimatkan kos pengurusan serta menjana kutipan hasil negeri lebih baik. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Radin Maleh menyatakan ketika merasmikan seminar ICT di Dewan Tun Sakaran Tabung Haji Kota Kinabalu. 4 kertas kerja dibentangkan dalam seminar bertemakan Kerajaan Pintar Trust Kesejahteraan Perkhidmatan Awam ini yang dihadiri peserta dari seluruh negeri. Menurut Datuk Radin, seminar itu diadakan untuk mendedahkan peserta dengan maklumat yang relevan serta menjadi input bermanfaat kepada pembentukan penjawat awam yang cekap serta bermaklumat. Statistik dan laporan yang dijana secara langsung juga membantu anggota perkhidmatan awam dalam membuat keputusan dengan tepat, seterusnya berupaya menyalurkan penyaluran maklumat yang boleh dipercayai kepada rakyat. 100 pelajar dari 10 buah sekolah terpilih di daerah Tawau menerima sumbangan berupa peralatan persekolahan dan wang tunai daripada Yayasan Nur Jauhar. Sumbangan disampaikan isteri Yang di-Pertuan Negeri yang juga penaung Yayasan Nur Jauhar, Toh Puan Hajah Nurlida Tan Sri RM Jasni. Seramai 35 pelajar dari Rumah Anak Yatim Mahat Tafiz Sulaimania, Rayaj, Kampung Pitas Bombalai turut menerima sumbangan sama daripada Yayasan Nur Jauhar. Yayasan Nur Jauhar diasaskan Yang di-Pertuan Negeri Tun Haji Johar Datuk Haji Mahiruddin merupakan sebuah institusi kebajikan yang ditubuhkan pada tahun 2012 berperanan membantu mereka yang memerlukan khususnya dalam bidang pendidikan di negeri ini. Sementara itu, Tun Johar turut meluangkan masa menyertai 105 peserta dalam pertandingan golf mesra di Kelab Golf Hot Spring Tawau sempena lawatan beliau ke Tawau dan Semporna. Masyarakat suku etnik Suang Lotut perlu bersepakat dalam mengekalkan bahasa dan kebudayaan mereka agar terus kekal menjadi warisan generasi akan datang. Ahli Parlimen Tuaran Datuk Wilfred Madius Tangau berkata sokongan dan dokongan seluruh lapisan etnik itu amat penting agar bahasa dan kebudayaan mereka tidak hilang di telan zaman. Selain itu, Persatuan Suang Letut Sabah Letut juga berperanan penting mengekalkan dan membudayakan bahasa dan kebudayaan masyarakat tersebut. Bahasa ini harus digunakan oleh kebanyakan orang ramai dan saya dan masyarakat, dan saya sudah berbincang dengan beberapa pemimpin. Barangkali salah satu saya ialah dengan memperbanyakkan lagi lagu-lagu dalam bahasa Letut.
yang boleh digunakan oleh generasi muda dan juga kepada masyarakat. Dato' Madius ditemui pemerintah RTM selepas merasmikan mesyuarat agung tahunan persatuan berkenaan di Tuaran. Sementara itu, Presiden Lotud Datuk Freddy Swab menyatakan sebuah bangunan tradisi Suang Lotud akan dibina di Tuaran tahun ini. Bangunan berkonsepkan pusat aktiviti komuniti itu akan menjadi pusat mengumpul khazanah berkaitan etnik Suang Lotud seperti gong. Seramai 18 peninju seni tempur pelbagai latar belakang dari seluruh negara menyertai kejohanan K1 Fight Fest yang terbahagi kepada dua kategori iaitu kickboxing dan seni bela diri campuran MMA yang berlangsung di Kota Kinabalu. Kejohanan yang julung kali diadakan ini mendapat pengiktirafan International Sports Kickboxing Association ISKA. Ketika ditemui RTM, pihak penganjur Johan Julian Lee Eng, pengamal seni bela diri atau seni tempur di Sabah, disaran menyertai lebih banyak pertandingan dalam negeri. Langkah itu penting bagi memberi pendedahan dan mempersiapkan diri sebelum bersaing di peringkat lebih tinggi. Sementara itu, beberapa peninju yang ditemui turut menyuarakan kegembiraan kerana semakin banyak kejohanan seni tempur diadakan di Sabah. Nasihat saya bagi saya, kalau boleh kita buka satu empire untuk Sabah fighter, untuk terbang ke Semenanjung, bersaing sama-sama dia orang. Dia menjadikan kita untuk lebih bertenaga. Kalau untuk wanita, dia bagus untuk self defense lah. Self defense, kebanyakan macam itu. Dengan tahan fizikal mental. Sekian bahan berita dari Sabah petang ini. Seterusnya kembali bersama Nolela di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Anisha dari Kota Kinabalu, Sabah. Pada pembentangan bajet 2013, satu model penilaian harta intelek diwujudkan bagi membolehkan harta intelek dinilai secara komersial dan digunakan sebagai cagaran bagi mendapatkan pembiayaan daripada institusi keuangan. Perbadanan Harta Intelek Malaysia atau MIPO diberi mandat untuk mengendalikan projek perintis tersebut iaitu program latihan penilai harta intelek tempatan. Untuk laporan lanjut, ikuti laporan khas wartawan Efadian Ali dari Beijing, China. Bagi tujuan penambahbaikan berkenaan inisiatif penilaian harta intelek tersebut, MIPO membuat lawatan kajian dan kerja ke beberapa buah negara antaranya Amerika Syarikat pada 2013, negara Korea dan India pada tahun 2014 dan kini ke negara tembok besar, China. Informasi mengenai bagaimana kejayaan negara China dalam menerima harta intelek ini sebagai satu aset yang boleh dicagarkan di institusi kewangan, contohnya bank. Ketua Pengarah MIPO, Samsiah Kamarudin menjelaskan satu perjanjian persefahaman antara MIPO dan State IP Office of China akan ditandatangani bagi pertukaran data berkaitan harta intelek dan data perubatan tradisional China. Tapi peringkat bilateral belum ada lagi. Itulah dengan adanya hubungan kerjasama ini, kedua-dua belah pihak boleh bertukar-tukar data. Maknanya data ini adalah data pattern. Ini adalah untuk memudahkan pemeriksa pattern untuk buat pemeriksaan pattern supaya pattern ini lebih cepat diproses dan boleh diberi grant dalam tempoh masa yang lebih cepat. Hasil atau faedah yang diperolehi dari lawatan kajian ini membolehkan pihak MIPO mendapatkan informasi dan memahami faktor-faktor penting dalam menambah baik kegiatan IP valuation, IP financing dan IP marketplace yang kelak boleh diaplikasikan di Malaysia. Laporan Efadian Ali dari Beijing, China untuk Berita RTM. Johor menyasarkan pelaburan bernilai 3 bilion ringgit dalam sektor industri bio menjelang tahun 2020. Tahun ini sahaja sasarannya bernilai 500 juta ringgit.
Menteri Besar Datuk Muhammad Khalid Nordin berkata, sasaran itu berdasarkan kejayaan Perbadanan Bioteknologi dan Biodiversiti Johor, J-Biotech, menerima pelaburan RM37.5 juta tahun lepas. Johor mempunyai daya tarikan pelaburan sektor berkenaan kerana mempunyai modal insan berteknologi tinggi yang mampu diisi melalui Johor Biotalent. Johor Biotalent ditubuhkan pada Februari tahun ini dalam usaha kerajaan negeri menyediakan pembangunan modal insan untuk sektor bioindustri dan bioteknologi. Kita mesti tentukan kita ada cukup pekerja dan kita juga berharap dengan adanya pendedahan latihan sebegini ia menjadi tarikan kepada syarikat luar untuk melabur di Johor. Kerana mereka tahu Johor ada talent dalam bidang ni. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Forum Inovasi dan Industri Bioteknologi Anjuran Majlis Profesor Negara di Johor Bahru, Johor. Menurut Datuk Muhammad Khalid, sejak dilancarkan, Johor Biotalent berjaya mewujudkan perkongsian bijak dengan 11 syarikat untuk melahirkan lebih ramai bakat yang sedia memasuki pasaran. Melalui kerjasama itu, Rakan Kongsi Industri Johor Biotalent menyasarkan untuk melahirkan 2,000 peluang pekerjaan pada tahun 2018. Hari ini hari istimewa buat syarikat kecantikan terkemuka Clara International Group berikutan Majlis Convocation Clara International Aesthetic College CIAC kali ke-86 di Kuala Lumpur. Dan sejak ditubuhkan pada tahun 1979, CIAC telah berjaya melatih lebih 10,000 pelajar dari dalam dan luar negara. Perasmian Convocation CIAC disempurnakan pengerusi Old Town White Coffee, Dato' Dr. Ahmad Tasir Lopi PV. Turut hadir pengerusi dan pengasas Clara International Group, Profesor Datin Dr. Clara L. Chi. Sementara itu, Ketua Pegawai Operasi Kumpulan Kecantikan Antarabangsa Clara, Wu Wee Kang berkata, CIAC menawarkan pelbagai kursus diploma dan sijil dalam bidang rawatan wajah dan kecantikan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Selain mudah mendapatkan pekerjaan dalam bidang kecantikan, ramai juga graduan yang berjaya membuka butik sendiri. Dan ramai juga telah bukan peluang bekerja di Malaysia sahaja, banyak juga ada peluang bekerja di negara semacam Singapura, Brunei, Myanmar, India. Ramai peluang untuk mereka untuk bekerja di luar negeri juga. CIAC sendiri turut menyediakan pelbagai peluang kerjaya kepada graduan kolej itu. Baiklah saudara, sekian Nasional 5, laporan meteorologi menyusul selepas ini bersama Nur Adira Mahmud. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Anda bersama Map Malaysia untuk laporan cuaca terkini di rantau kita. Kita mulakan dengan paparan angin. Jika diperhatikan di sini di semenanjung Malaysia, angin bertiup dari arah timur laut dengan kelajuan yang agak kencang sekitar 30 hingga 40 km sejam. Manakala untuk negeri Sarawak, angin bertiup dari arah barat daya. Manakala untuk negeri Sabah pula, angin bertiup dari arah tenggara dengan kelajuan yang hampir sama bagi kedua-dua buah negeri iaitu 20 hingga 30 km sejam. Bagi paparan satelit pula untuk mengetahui kedudukan kelompok awan natif maupun kelompok awan tebal, jika diperhatikan pada petang ini, kelompok awan tebal sedang meliputi di bahagian pantai timur semenanjung Malaysia dan juga di perairan Selat Melaka dan pada masa yang sama juga masih lagi meliputi di perairan Sarawak. Bagi paparan cuaca pula, jika diperhatikan di sini pada petang ini boleh dikatakan di kebanyakan negeri-negeri di semenanjung Malaysia pada ketika ini sedang mengalami hujan beserta ribut petir, dan hujan beserta ribut petir ini dijangkakan boleh berterusan sehingga lewat petang ini. Untuk negeri Sabah pula, di kebanyakan bahagian pada ketika ini adalah dalam keadaan tidak hujan kecuali di bahagian pantai barat Sabah yang pada ketika ini sedang mengalami hujan beserta ribut petir dan dijangkakan beransur-ansur reda. Bagi wilayah Persekutuan Labang pula adalah dalam keadaan tidak hujan pada petang ini.
bagi negeri Sarawak, jika diperhatikan di sini, di kebanyakan bahagian adalah dalam keadaan tidak hujan, kecuali di beberapa buah bahagian, iaitu di bahagian Limbang, Miri, Mukah dan juga Sarike, serta di Kuching, di mana ia dijangkakan boleh berterusan sehingga lewat petang ini. Dan untuk makluman semua, Map Malaysia mempunyai aplikasi mobile yang terbaru, iaitu My Cuaca, dan anda digalakkan untuk memuat turun aplikasi ini untuk mengetahui paparan cuaca terkini dengan lebih pantas. Seterusnya kita ke tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama untuk esok hari.